Ini antara perbezaan individu dalam latar belakang murid iaitu keluarga, jantina, umur, tahap pendidikan dan status sosial ekonomi. Kalau kita lihat yang keluarga, kita boleh lihat dari segi perbezaan dia, keluarga miskin, keluarga sederhana, keluarga kaya. Jadi di situ banyak mempengaruhi tingkah laku, kebolehan, tahap pendidikan pun sama. Dan seterusnya jantina, mungkin ada keluarga ini ramai perempuan, keluarga ini ramai lelaki. Dalam kelas kita mungkin ada pelajar hampir semua perempuan, hampir semua lelaki. Kita ambil kira juga macam mana kita nak berurusan dalam aktiviti PDP. Seterusnya umur. Umur ni kita kena lihat dari segi kebolehan, kematangan mereka menerima cara pencapaian kita. Jadi kalau umur yang macam saya mengajar prasekolah, saya tak boleh menggunakan perkataan-perkataan yang mereka tidak faham sebab mereka ini masih lagi memerlukan perkataan yang menimbulkan pemikiran konkret. Sebab itu saya kena gunakan perkataan yang dapat melambangkan objek kepada perkataan yang saya sampaikan. Berbanding dengan kamu, guru pelatih, kalau saya sebut konsep saja kamu sudah boleh menterjemahkan dalam bentuk abstrak. Kalau yang umur 6 tahun, kalau saya sebut konsep mereka tak faham. Jadi saya kena sesuaikan perkataan yang ada pada pembelajaran mengikut konteks umur. Kalau dari segi tahap pendidikan, yang kita tahulah, tahap pendidikan mungkin keluarga ini mempunyai pendidikan yang bagus, mungkin ada tambahan ke dari segi tuition ke apa semua kan. Sebab itu kalau kita lihat keluarga yang mampu, mereka akan memberi tuition tambahan kepada anak-anak dia untuk meningkatkan pembelajaran. Berbeza dengan orang yang kurang mampu, dia berharapkan pembelajaran di sekolah sahaja. So itu kita kena tahu juga macam mana kita nak membantu pelajar ini di dalam kelas. Seterusnya status sosial ekonomi, yang ini biasa kamu tahulah dari segi kemampuan keluarga itu. Ada keluarga yang sangat miskin, ada keluarga yang sangat kaya. Jadi kita kena sesuaikan apa titik tengah yang kita boleh sampaikan supaya kedua-dua jurang perbezaan status ini sama mencapai pembelajaran yang kita pindahkan. Okey. Seterusnya, aspek perbezaan individu yang berbeza dalam subtopik ini adalah murid berkeperluan pendidikan khas, MBPK. Okey, jangan lupa dalam dunia ini bukannya semua orang lahir secara normal. Ada yang juga yang memerlukan bantuan khas. Sebab itu, apabila kita lihat situasi sekarang, ramai kanak-kanak berkeperluan khas lahir. Jadi, mereka perlu diberi pendidikan yang sama juga tapi memenuhi keperluan mereka. Sebab itu, kurikulum ada yang khas untuk normal, ada juga yang untuk murid berkeperluan pendidikan khas supaya seimbang. Sebab apa? Kita patut memberi pendidikan kepada mereka sebab mereka inilah masa depan kita. Kalau mereka ini tidak diberi pendidikan, maksudnya kita telah mengalami beban yang sangat berat untuk menampung mereka. Sebab itu kalau mereka diberi pendidikan, at least mereka boleh berdikari, boleh survive pada masa akan datang. Mesti anda ingin tahu siapa MBPK ini. Murid berkeperluan pendidikan khas ini merupakan murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak sebagai murid yang mempunyai yang pertama, ketidakupayaan penglihatan. Yang kedua, ketidakupayaan pendengaran. Yang ketiga, ketidakupayaan pertuturan. Yang keempat, ketidakupayaan fizikal. Yang kelima, masalah pembelajaran atau mana-mana kondisi ketidakupayaan atau ketidakupayaan dan masalah yang disebut dalam perenggan 1 hingga 5. Jadi, kat sini peranan siapa yang perlu memastikan mendapatkan perakuan tersebut?
iaitu ibu bapa. Sebab itu kesedaran perlu ada pada diri ibu bapa. Kalau ada mempunyai anak-anak sedemikian, anak-anak yang berkeperluan khas, jangan nafikan hak mereka. Walaupun pandangan masyarakat serong terhadap kita, kita kena pastikan hak anak ini diperjuangkan. Sekarang ni kalau kita lihat rakyat ataupun masyarakat sekarang ini sudah terbuka minda dia menerima anak-anak ini dalam hidup masyarakat. Sebab sudah diberi pendedahan. Sebab itu, mana-mana ibu bapa yang mempunyai anak-anak sedemikian, pastikan hak mereka ini perlu diperjuangkan dengan mengambil kad pendaftaran menjadi seorang MBBK. Ini antara yang dikaitkan dengan murid yang berkeperluan pendidikan khas perlu diperakukan. Kalau mereka lahir tidak diperakukan, mereka sukar untuk menjalankan hidup bermasyarakat pada masa akan datang. Ini peranan ibu bapa yang perlu tahu. Sebab kenapa dikaitkan dengan guru? Sebab itu guru-guru, terutama saya lah, macam saya dulu guru prasekolah. Kami guru prasekolah dari peringkat kecil umur 6 tahun, kami kena pastikan ada tak kanak-kanak yang berkeperluan pendidikan khas dalam kelas. Supaya dengan ada sokongan bukti kami dan bukti daripada guru besar kami boleh ajukan kepada pihak berautoriti untuk membantu pelajar ini mempunyai kad pendaftaran berkeperluan khas. Sebab itu, mana-mana murid berkeperluan pendidikan khas, kalau ada kad itu, mereka ada allowance. Yang ini kita perlu tahu. Apabila tahu, di situ kita dah tahu apabila mereka dah diperakukan, guru akan tahu cara macam mana membantu mereka di dalam kelas. Apa tindakan yang patut dijalankan.